Bab ini kisah Islam Abi Dzar dan bab kisah Zamzam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Jamrah, katanya Ibnu Abbas berkata kepada kami, maukah kamu aku ceritakan kepadamu tentang kisah, ceritakan kepadamu kisah Islam Abi Dzar. Qala, kata perawi, kami pun berkata, ya. Qala, kata perawi lagi, qala Abu Dzar. Ini kata Ibnu Abbas. Qala Abu Dzar. Abu Dzar berkata, saya seorang lelaki dari Bani Ghifar. Kami mendapat tahu bahawa ada seseorang telah muncul di Mekah, di mana dia mendakwa dia adalah seorang nabi. Saya pun berkata kepada saudaraku, pergilah kepada orang ini dan bercakaplah dengannya, bawakan beritanya kepadaku. Dia pun pergi, yakni saudaraku yang bernama Unais namanya. Lalu bertemu dengan Nabi SAW, kemudian pulang. Saya pun bertanya, ma indak, apa cerita? Qala, faqala, dia pun kata, wallah, demi Allah, saya tengok seorang, dia tu mana seorang yang menyuruh orang melakukan kebaikan dan menegah orang, melarang orang ramai dari melakukan kejahatan. Faqultu lahu, saya pun berkata kepadanya, lam tashfini minal khabar, ceritamu kepadaku itu tidak memuaskan hatiku. Aku pun mengambil satu beg lah, jerat itu, satu guni ke ataupun kampit ke, beg lah bekas, dan tongkat, kemudian menuju ke Mekah. Faja'altu la a'rifu, aku tidak mengenalinya dan aku juga tidak suka, tak mahu bertanya orang tentangnya. Aku minum air Zamzam dan berada di masjid. Qala, kata perawi ini, yakni Abu Dzar, Ali pun lalu dekat aku. Faqala, dia pun berkata, macam orang asing. Qala, kata Abu Dzar, saya pun jawab, ya. Qala, dia pun berkata, yakni Ali, intaliq ilal manzil, pergi ke rumah, mari ke rumah. Qala, kata Abu Dzar, saya pun pergi bersamanya. Dia tidak bertanya aku tentang apa-apa, aku juga tidak menceritakan kepadanya yakni apa-apa. Pada keesokan paginya aku pergi ke masjid untuk bertanya tentangnya, yakni tentang seseorang yang mendakwa sebagai nabi, itulah. Tentang Nabi SAW itulah maksudnya. Walaysa ahadun yukhbiruna anhu bisyai', tetapi tidak ada sesiapa pun yang dapat menceritakan kepadaku tentangnya apa-apa. Qala, Abu Dzar berkata, tiba-tiba Ali lalu pula dekat aku. Dia pun berkata, ama nala lirrajul ya'rifu manzilahu ba'du, adakah orang ini masih belum mengetahui tempat singgahnya, kemana dia nak tuju, kemana dia nak singgah, di mana dia nak singgah, dia tak tahu lagi kah? Qala qultu, la, maksud dianya, adakah, kalau kita bahasa halus, adakah tuan ni masih belum lagi mengetahui tempat persinggahan tuan, belum lagi jumpa kah tempat tuan nak cari tu, nak berhenti tu? Qala, Abu Dzar kata, saya pun jawab tidak. Ali pun berkata, fantaliq ma'i, kalau begitu pergilah dengan aku. Qala, kata perawi, qala, faqala, yakni Ali berkata, Abu Dzar cerita ni, Ali pun kata, ma amruka wa ma aqdamaka hadhihi albaldah, apa cerita engkau ni dan apakah yang membuat, yang mendorong kau datang ke negeri ini, ke bandar ini?
Qala, kata Abu Dzar, aku pun kata kepadanya, kalau engkau akan menyembunyikan ceritaku ini, aku akan ceritakan kepada engkau. Qala, Ali berkata, fa inni af'al, baiklah, tak apalah. Qala, Abu Dzar berkata, saya pun berkata kepadanya, kami mendapat tahu bahawa ada seorang lelaki telah muncul di sini. Dia mendakwa sesungguhnya dia seorang nabi. Aku telah menghantarkan saudaraku untuk bercakap dengannya. Dia pulang, dan dia telah pulang, tetapi ceritanya tidak memuaskan hatiku. Kerana itulah aku mahu bertemu dia. Maka Ali pun berkata kepadanya, ama innaka qad rusyidta, engkau telah mendapat maksudmu itu. Hadza wajhi ilaih, aku pun sedang menuju kepadanya, aku pun sedang pergi kepadanya. Ikutlah aku. Kamu masuk di tempat yang aku masuk. Kalau aku nampak sesiapa yang aku bimbang akan mengancam engkau, aku akan berdiri dekat dinding, semacam aku memperbetulkan kasutku, seolah-olah aku mahu memperbetulkan kasut ataupun seliparku. Dan engkau teruslah berjalan. Famadha wa madaitu, dia pun pergi, aku pun pergi bersamanya. Sehingga apabila dia masuk, aku pun masuk bersamanya menemui Nabi SAW. Aku pun berkata kepadanya, yakni kepada Nabi SAW, a'rid alayya al-Islam, kemukakan kepadaku Islam. Nabi SAW kemukakan kepadanya, maka aku pun Islam terus di situ juga. Faqala li ya Abu Dzar, dia pun berkata kepadaku, wahai Abu Dzar, sembunyikan cerita ini, sembunyikan perkara ini, dan kembalilah engkau ke negerimu. Apabila engkau telah mendapat tahu tentang kemunculan kami nanti, maka datanglah. Saya pun berkata, demi Tuhan yang telah mengutuskan engkau dengan sebenar, saya tetap akan menyatakan perkara ini di hadapan mereka secara terbuka dengan suara yang lantang. Dia pun pergi ke masjid. Ketika itu orang-orang Quraisy berada di masjid. Dia berkata, wahai orang-orang Quraisy, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Faqalu, mereka pun berkata, pergi kepada orang yang sesat ini. Faqamu, mereka pun bangkit pergi, dan aku dipukul sehingga hampir mati, macam nak mati aku. Faduribtu li amuta, aku dipukul semacam aku akan mati kerana pukulan mereka itu. Tiba-tiba Abbas mari datang mendapatkan aku, dan dia melindungi aku dengan belakangnya. Yani dia mendakap akulah. Thumma aqbala alaihim, kemudian menghadap mereka seraya berkata, apalah kamu ini? Teruk betul kamu ini mahu membunuh salah seorang dari Bani Ghifar, sedangkan tempat perdagangan kamu dan tempat lalu kamu ialah di hadapan Bani Ghifar, dekat Bani Ghifar, kamu lalu kok jalan dia. Fa'aqla'u anni, mereka pun berhenti memukul aku. Falamma an asbahtul ghad, pada keesokan paginya aku kembali, aku kata lagi seperti yang aku telah katakan kemarin ataupun semalam. Faqalu, mereka pun berkata, bangkit, pergi kepada orang yang sesat ini, dan dilakukan terhadapku seperti yang dilakukan semalam. Fa'adrakanil Abbas, Abbas datang menyelamatkan aku lagi. Dia melindungiku dengan tubuhnya, yakni mendakap aku, dan dia berkata seperti kata-katanya kemarin, kata-katanya semalam. Qala fakana hadha, qala, kata perawi ini, yakni siapa sini? Ibnu Abbas, Ibnu Abbas.
Fakana hadza awwala islami Abi Dzar. Inilah kisah permulaan Islam Abi Dzar. Ini bab kejahilan Arab. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya kalau engkau mahu mengetahui kejahilan Arab, kejahilan orang Arab, bacalah ayat di atas daripada 130, maknanya ayat 130 ke atas dalam surah Al-An'am. Qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi ilm, hingga kepada firman-Nya qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Sesungguhnya telah rugi orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka dengan kebodohan tanpa sebarang ilmu, hingga kepada firman-Nya qad dhallu, sesungguhnya mereka telah sesat, wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak dapat petunjuk, tidak mendapat petunjuk. Ini bab orang yang menisbahkan dirinya, menghubungkan dirinya kepada bapa-bapaknya dalam Islam dan jahiliyah. Ibnu Umar, bukan Abu Umar, salah. Ibnu Umar dan Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW, orang mulia, anak kepada orang mulia, anak kepada orang mulia, anak kepada orang mulia ialah Yusuf, anak Yaqub, anak Ishaq, anak Ibrahim, Khalilullah. Bara berkata, diambilnya dari Nabi SAW, aku anak Abdul Muttalib. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya apabila turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, ancamlah kaum kerabatmu yang hampir, ahli keluargamu yang hampir, Nabi SAW pun mula berseru, ya Bani Fihr, wahai anak-anak Fihr, wahai anak-anak Adi. Yani baginda menyebutkan keturunan Quraisy. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas, katanya apabila turun wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi SAW mula memanggil mereka kabilah, beberapa kabilah demi kabilah. Nabi SAW panggil. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, wahai Bani Abdi Manaf, belilah diri kamu dari Allah, yakni peliharalah dirimu dari azab Allah. Wahai Bani Abdul Muttalib, belilah diri kamu dari Allah, yakni peliharalah dirimu dari azab Allah. Wahai Ibu Zubair bin Awam, mak saudara, mak cik Rasulullah, wahai Fatimah anak Muhammad, kamu belilah diri kamu berdua dari Allah, yakni kamu selamatkan diri kamu berdua dari azab Allah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk kamu berdua demi menyelamatkan dari hukuman Allah. Kamu mintalah dengan aku hartaku, apa yang kamu mahu, sebanyak mana yang kamu mahu. Babun ibnu ukhtil qaum wa maulal qaum minhum, anak saudara kepada kaum itu dan maula, hamba kepada kaum itu adalah minhum, sebahagian daripada mereka. Diriwayatkan dari Anas, katanya Nabi SAW memanggil orang-orang Ansar sahaja. Lalu baginda bertanya, adakah sesiapa selain dari kamu? Mereka berkata, tidak ada, kecuali anak saudara perempuan kami. Nabi SAW kata, ibnu ukhtil qaum minhum, anak perempuan, anak saudara perempuan bagi sesuatu golongan itu adalah sebahagian dari mereka. Ini bab kisah orang Habash. Dan kata-kata Nabi SAW, ya Bani Arfidah, wahai anak-anak Arfidah. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Abu Bakar masuk ke rumahnya. Pada ketika itu dekat Aisyah ada dua orang gadis. Pada hari-hari Mina, yakni hari-hari raya, mereka bernyanyi dan memalu kompang
dan memukul, menghentak-hentak kaki. Ketika itu Nabi SAW sedang menutup mutaghasyin, berselimut dengan kainnya. Abu Bakar menyergah kedua-duanya. Lalu Nabi SAW membuka kain dari wajahnya sambil berkata, biarkan mereka wahai Abu Bakar, kerana ini adalah hari raya. Hari-hari itu ialah hari-hari Mina. Hari itu tu hari Mina. Aisyah berkata, saya melihat Nabi SAW melindungiku ketika aku sedang melihat kepada orang-orang Habsyah yang sedang bermain di dalam masjid. Umar pun menyergah mereka, menjerkah mereka. Nabi SAW pun berkata, da'hum, biarkan mereka dengan aman, wahai Bani Arfidah. Maksud beliau, maksud Nabi SAW ialah minal amni, dari aman, daripada perkataan aman. Apa ni? Amn, bukan aman. Itu maksudnya. Ini bab orang yang tidak suka dimaki keturunannya. Diriwayatkan dari Aisyah, katanya Hasan telah meminta izin kepada Nabi SAW untuk mengejek orang-orang musyrikin, yakni melalui syair-syairnya. Nabi SAW pun berkata, bagaimana dengan keturunanku? Hasan berkata, aku akan tarik engkau dari mereka seperti mana ditarik rambut dari tepung yang diuli. Diriwayatkan oleh Hisham dari ayahnya lagi dengan sanad tadi juga. Dia kata, yakni Urwah kata, aku memaki, aku mula mengatai Hasan di hadapan Aisyah. Aisyah pun kata, jangan engkau kata apa-apa kepadanya, kerana dia dahulu membela Rasulullah SAW. Abul Haytham berkata, nafahat ad-dabbah, apabila binatang itu memukul ataupun menendang dengan hujung-hujung kukunya. Wa nafahahu bisayf, maknanya idza tanawalahu min ba'id. Nafahahu bisayf maknanya apabila ia mengenakannya dengan pedang dari jauh. Bab ma jaa fi asma'i Rasulillah, ini bab tentang nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan firman Allah, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapa kepada sesiapa di kalangan lelaki kamu. Dan firman-Nya Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang-orang kafir. Dan firman-Nya, mim ba'd ismuhu Ahmad, seorang rasul yang akan datang selepasku, namanya ialah Ahmad. Diriwayatkan dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya, katanya Rasulullah SAW bersabda, aku mempunyai 5 nama. Aku Muhammad, Ahmad, aku Muhammad dan Ahmad. Aku Al-Mahi, penghapus, yang mana Allah menghapuskan denganku kekufuran. Anal Hashir, akulah yang menghimpunkan, yakni yang mana orang ramai dihimpunkan mengikutku, mengikut jejak langkahku. Wa anal Aqib, dan akulah yang kesudahan, yang terakhir. Akulah yang penutup, yang menutup. Itu makna Al-Aqib. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kamu berasa hairan bagaimana Allah melepaskan aku dari cacian dan makian orang-orang Quraisy? Mereka mencaci Muzammam, mereka melaknat Muzammam, dan aku Muhammad, bukan Muzammam. Bab khatamin nabiyyin, ini bab penyudah sekalian nabi. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, katanya Nabi SAW bersabda, perbandinganku dengan nabi-nabi yang lain
sama seperti seseorang yang membina sebuah rumah, disempurnakannya binaan rumah itu dan diperelokkannya, kecuali satu tempat, satu bata, kecuali tempat sebiji bata, yakni yang tidak diisi, dipenuhkan. Orang pun masuk ke dalam rumah itu dan mereka kagum dengan cantiknya rumah itu. Mereka berkata, kalaulah tempat satu biji bata ini mana dipenuhi, tentulah sempurna. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathali, perbandinganku dan perbandingan nabi-nabi sebelumku seperti seseorang seperti inilah, bana baitan, tadi dia kata bana daran, serupa juga, fa ahsanahu wa ajmalahu, elokkan rumah itu dan dicantikkannya rumah itu, kecuali di tempat sebiji bata di satu penjuru. Faja'ala an-nas yatufuna bih, orang-orang berkeliling, berjalan di dalam rumah itu dan menyatakan kekaguman mereka terhadap rumah itu. Mereka berkata, alangkah baiknya kalau tempat ini diletakkan di tempat ini satu biji bata, akulah sebiji bata itu, akulah penyudah sekalian Nabi. Ini bab kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat ketika berumur 63 tahun. Riwayat Ibnu Syihab satu lagi itu sama juga. Ini bab kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Anas, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke pasar. Tiba-tiba ada seseorang memanggil, wahai Abul Qasim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpaling. Nabi pun berkata, namakan namaku dengan namaku, yani bubuhlah nama anak-anak kamu ataupun kamu dengan namaku, tetapi jangan kamu pakai kunyahku. Diriwayatkan dari Jabir dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya seperti tadi juga, pakailah namaku tapi jangan kamu pakai kunyahku. Diriwayatkan dari Abi Hurairah katanya, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam berkata, bubuhlah nama dengan namaku, tetapi jangan kamu gunakan kunyahku. Bab tidak ada tajuk. Diriwayatkan dari Ju'aid bin Abdurrahman, katanya saya melihat Sa'ib bin Yazid ketika berumur 94 tahun, masih gagah dan tegak. Faqala, dia pun berkata, memang saya sedar, saya pendengaran dan penglihatan saya menikmati kesegaran sebegini tidaklah kerana lain melainkan kerana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makcik saya pernah membawa saya pergi kepada baginda. Dia berkata, wahai Rasulullah, anak saudara saya ni sakit, berdoalah kepada Allah untuknya. Qala, kata perawi, maka dia pun berdoa untukku. Bab khatamin nubuwah, ini bab khatam an-nubuwah, cop kenabian ataupun tanda kenabian. Diriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata, makcikku telah membawaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makcikku berkata, wahai Rasulullah, anak saudaraku ini waqi', sakit. Maka dia menyapu kepalaku dan mendoakan keberkatan untukku. Baginda berwudu dan aku minum air lebihan wudunya itu. Thumma qumtu khalfa zahri, kemudian aku berdiri di belakang, di sebelah belakangnya. Aku nampak satu tanda di antara dua belikat baginda, seperti zirril hajalah, seperti telur puyuh, ataupun seperti zirril hajalah, butang kelambu pengantin yang besar. Ibnu Ubaidillah berkata, al-hujlah, yaitu satu tanda yang berada di antara dua mata kuda. Ibrahim bin Hamzah berkata, rizzil hajalah, rizzi. Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari berkata, yang betulnya yaitu ra sebelum zai, yakni seperti Ibrahim bin Hamzah itu kata, yakni rizzil hajalah, maknanya sama. Baiklah, kita tengok semula. Ini cerita Abu Dzar
Sebenarnya tajuk ni bertindih. Memanglah dalam kitab kita lagu tu, Qissatu Islami Abi Dzar wa bab Qissati Zamzam. Yang betulnya tidak ada kisah Islam Abi Dzar itu di sini, tetapi bab Qissati Zamzam sahaja. Sebab apa? Dengan tajuk yang seumpama ini ada akan datang, akan jumpa kelebihan Abu Dzar. Ada hadis ni juga. Di sana cerita Islam Abu Dzar. Tetapi oleh kerana ada dalam ni cerita Islam Abu Dzar itu, maka setengah-setengah ulama buat tajuk lagu ni. Tidak ada bab Zamzam tu, adanya tajuk Abu Dzar saja. Ada juga lagu tu. Ada juga kisah Zamzam saja. Di sini dia buat dua-dua sekali ada. Dia nak isyarat kepada perbezaan nuskhah tu. Dalam nuskhah ni lagu ni, dalam nuskhah ni lagu ni. Itulah maksudnya. Yang lebih jelasnya ialah mengikut hak kebanyakan lah, nuskhah-nuskhah kebanyakan penyalin Bukhari ni, Sahih Bukhari ni, iaitu bab Qissati Zamzam begitu. Tidak ada kisah Islam Abi Dzar, walaupun ada cerita kisah Abu Dzar dalam ni. Maksud Imam Bukhari nak cerita tentang apa dia, iaitu tentang Zamzam. Hak ni pun hak Zamzam ke apa ni semua adalah ada kaitan dengan latar belakang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat dia, suasana di sekeliling dia, gapo dia ada, gapo tak ada. Ni sebelum masuk kepada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sendiri. Baiklah. Ibnu Abbas tanya, "Nakkah aku nak cerita kisah Abu Dzar masuk Islam?" Tak apalah. Lepas tu sebab tadi lah. Dia tak puas hati dengan saudara dia pergi tu balik cerita begitu, tak puas hati. Dia pergi sendiri. Pergi tu muka tahu dah. Muka orang duduk fitnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dah. Lepas tu bahaya kalau orang tahu pengikut dia, mesti ada pengintip, mesti ada orang yang ikut dia. Maka dia pun pergi senyap-senyap. Apa cerita ni? Cerita dalam ni. Hak ni ada dalam kitab hadis, dalam kitab sirah pun ada juga ni. Jadi dia hak naknya apa dia pergi duduk situ tu, tak ada singgah rumah siapa-siapa. Pergi duduk di masjid, duduk minum air Zamzam. Beberapa hari tu duduk minum air Zamzam. Tu cerita. Maknanya Zamzam itu ada seperti dulu sebelum tu, dan sampai kemudian sampai kepada hari ini ada telaga Zamzam. Pada masa tu pun orang duduk minum air Zamzam itu dan mendapat berkat, kelebihan dia sendiri, tak makan apa-apa pun kenyang, dia duduk gitu, duduk minum air Zamzam itu. Lepas pada tu tak apalah, jumpalah Sayyidina Ali pun buat pergi dia, tapi buat pergi tu pun senyap-senyap, mana jangan kecek tengah jalan. Ini banyaklah pengajarannya di sebalik ni. Kalau kita nak ambil kiranya banyak. Di antaranya mana dalam keadaan rahsia, dalam keadaan sulit, kita boleh berpura-pura, boleh macam di sini. Boleh kalau dalam keadaan membahayakan, dan inilah yang dilakukan. Sayyidina Ali kata ikut saya, tak sakit cek itu. Kalau saya berhenti tapak ke dinding, lolak paling ke dinding tu, macam nak betul kasut atau nak betul selipar tu, ada orang lah tu, kena jaga-jaga lah buat jalan tu. Jadi dia rancang nak sampai kepada Rasulullah, jangan pergi jalan sekali, pergi suku jauh-jauh. Takut-takut apa, orang nampak ni orang baru ni nak sesak pula ke lagu mana ke. Begitulah. Siapa masuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih ringkas lagi cerita ni. Dia tidak cerita tu masuk Islam selalu kan, tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita apa-apa. Secara ringkas ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengemukakan Islam kepadanya. Yang ni ceritalah Islam ni macam ni. Dia pun Islam, aslamtu makani, aku Islam situ juga, selalu aku Islam. Apa pada tu, mana tidak kata pergi ke lain dulu lepas tu baru Islam, dah duduk situ Islam selalu. Lepas tu Nabi SAW kata, kamu sembunyikan cerita ni, perkara ni, balik dulu. Apabila dengar kami sudah muncul, mari. Tapi Abu Dzar tidak pakai. Kira-kiranya macam langgar juga. Tapi Abu Dzar faham
ini untuk keselamatan dia saja. Ia tak sewi menyata tu. Bukan tak sewi menyata tu kerana takut nak menyatakan kebenaran, kerana nak sembunyikan benda benar. Benda ni akan didedahkan juga akhirnya, mesti akan disampaikan juga. Tetapi buat masa sekarang Nabi SAW bimbangkan dia tu, bukan apa-apa. Takut tak saya sampai ke mana mati. Tapi dia tidak gitu. Dia faham maksud Nabi SAW larang tu bukan dengan maksud larang mana tak boleh, haram, dosa. Tidak. Ini semata-mata untuk kebaikan dia. Jadi tapi dia nampak kebaikan dia pada menyatakan secara terbuka. Dia pun kata, saya demi Allah, demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan sebenar, saya akan nyatakan di hadapan orang ramai perkara ini dengan suara yang lantang, kata. Dia kata kepada Nabi SAW. Sedangkan Nabi kata sembunyikan. Dia kata, bila dia kata kita, Nabi SAW tak larang. Kalaulah ini larangan berkait dengan agama, akan menjejaskan agama, tentu Nabi SAW kata tak boleh. Ini tidak. Setelah dia larang tadi, bila Abu Zar kata kita, dia senyap. Maknanya terpulang. Abu Zar pun pergi ke dalam masjid. Ketika orang Quraisy dah ada situ, dia kata, ni cerita Abu Zar ni. Abu Zar ni orang yang suka berterus terang semasa jahiliah lagi. Dia tak takut kepada siapa. Semasa pemerintahan Islam pun dia dengar pendapat dia. Dia tak kira pendapat dia apa lagu tu dia bagi. Orang tak setuju tak kira. Itu terpulang kepada orang. Memanglah pendapat dia kemudian di zaman Sayyidina Uthman ke apa tu tidak disetujui oleh kebanyakan ulama, kebanyakan sahabat-sahabat lah. Sehingga sahabat-sahabat bincang macam mana nak buat dengan dia ni. Tak boleh nak sekat dia ni. Jadi kita pergi hantar, pergi duduk tempat lain lah, jangan duduk sini, jadi mengganggu. Ini tindakan yang seperti ini boleh diambil oleh pihak kerajaan, walaupun dia tahu hak dia cerita ni ada kebenaran, hak dia, tetapi nak jaga maslahat umum itu lebih baik. Lebih diutamakan. Jadi bila dia kata gitu, orang pun kata pergi, ni hak sesak ni, kata dia, pergi pukul macam nak mati dia. Tiba-tiba Abbas mari, fa akabba alayya tu maknanya dia mari begitu. Ni orang duduk pukul dia di belakang, dia pergi dakap begitu, membelakangkan kepada orang-orang kafir. Gitulah, itu makna akabba alayya, dia dakap aku, melindungi aku. Padahal Abbas itu tidak Islam lagi pada masa itu, pak saudara Nabi SAW, tidak Islam juga, tapi dia berfikiran lain. Mana nak cerita je sini, bila-bila pun sama-sama pun lagu ni lah. Orang kafir ni pun macam-macam. Ada hak fikir jauh, ada hak fikir jaga kepentingan dia, ada hak tak ada fikir kira cara bodoh begitu, ada juga. Jadi Abbas dia fikir, teruk betul kamu ni nak bunuh seorang Bani Rifar. Ingat kata kita kan duk menegur, duk lalu kat depan kawasan dia, tak selamat kita kalau lagu tu. Makna dia bagi tu berhenti tak jadi, berhenti pukul. Jadi maknanya ada orang-orang cerdik ni, dia fikir dari sudut lain. Sudut lain. Walaupun dia tidak Islam, mereka pun berhenti memukul aku. Esok pagi dah payah dah ni. Esok pagi bangun, kata pula lagu tu. Mereka pun pukul pula seperti juga. Lagu tu pula lah berlaku. Ini cerita hebatnya, dahsyatnya. Abu Dhar ni termasuk di antara as-sabiqin al-awwalin. Ada ulama menyebutkan dia ni yang kelima di antara orang yang masuk Islam. Adapun ada beza sikit sebanyak tu, mana-mana pun hak awal lah, awal. Itu ceritanya. Ini bab kejahilan Arab. Nak ceritanya latar belakang pada ketika Nabi SAW diutuskan itu macam mana latar belakang, keturunannya, Bani Gotu, Bani Ganinya, sudah disebutkan sebelum pada ni. Dan kejahilannya macam mana. Inilah. Kalau nak baca, kata Ibnu Abbas, baca 130 ke atas, baca ayat ni dan seterusnya, baca. Boleh tahulah setara mana bodohnya, teruknya, jahilnya, bunuh anak-anak, macam-macam lagi kejahilan dia. Dalam keadaan sesak betul lah. Jadi Nabi SAW naik tu seorang dalam keadaan semua sesak, tak ada nak membela yang benar. Kalau ada pun sendirilah nak cari hak benar tu.
ada yang jadi Kristian, jadi Nasara, masuk agama Nasraniyah, ada yang tak sih agama mana-mana, nak ikut cara Nabi Ibrahim dulu lah, setakat mana hak ada hak tu ikut tu, hak pelik-pelik, hak tak masuk akal tak setimu, ada juga lagu tu. Tapi yang bawa Islam tak ada. Bawa Islam tak ada. Nabi SAW mula-mula bukan main, maknanya teruk nak menghadapi. Mana kita baca dalam surah ni, gapo dia ya pegangan mereka dalam masyarakat dia tu, gapo dia pahaman dia nak ubah tu semua, bukan senang, bukan senang. Mana dia nak cerita tugas Nabi SAW dan kerja dia nya sangat besar, sangat berat untuk menghadapi demon ni. Kejayaan dia yang dia ditukar hak Arab, hak jahil saat ni, hak teruk saat ni, demon ni juga yang menjadi penggerak kepada Islam. Nabi SAW tidak pergi keluar negeri, tidak pergi cari orang lain, dia bina hak dekat dulu. Cuba kita tengok hak kemudian ni, suruh bagi hak dekat dulu, lepas tu luas sikit di kalangan bangsa dia dulu, lepas tu bawa pergi keluar. Bukan kata pergi keluar tumpang orang kau, kita kata Najasyi tu sudah Islam dah di Habsyah tu, tidak. Inilah bukti kejayaan dia yang sangat besar. Dalam masa yang sekejap pula, orang-orang Arab yang jahil pada ketika tu, yang mengamalkan perkara-perkara yang tidak diamalkan oleh orang-orang yang bertamadun, membawa tamadun kepada dunia dalam masa yang sekejap, tak lama. Itulah kejayaan dia. Ini bab orang yang menghubungkan dirinya kepada ayah-ayahnya dalam Islam dan jahiliyah. Imam Bukhari nak cerita, tidak salah, bahkan begitulah sepatutnya. Kalau ayah-ayah dia tu Islam, kena sebutlah bin Islam. Tapi kalau ayah dia tu tidak Islam, tu sudah tukarlah nama dia tu, ikut dia lah nama gapo dia pun, nama kafir pun nama gapo ikut dia. Maknanya Nabi SAW sendiri pun guna lagu tu, tidak kata tukar. Apabila orang ni masuk Islam, bapak kita ni dah nama gapo dia, kita kata bubuh nama Islam dah, ayah tu tukar nama Abdullah pula, nama Abdullah, tidak lagu tu. Hak jahiliah sebut tu tak ada nama Abdullah, nama ayah dia. Tu Imam Bukhari nak ceritanya. Ibnu Umar sebut ni, riwayat Abu Hurairah kita sudah jumpa banyak kali dah. Orang mulia, anak kepada orang yang mulia dan seterusnya. Siapa ni? Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Semuanya Islam belaka ni kan, keturunan tu. Betul dah tu. Hak tu tak apalah. Lepas tu hak yang kedua, bahagian yang kedua, wal jahiliyah, bahagian yang kedua. Ni hadis Bara dari Nabi SAW. Nabi kata, ana ibnu Abdul Muttalib, aku anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu musyrik. Abdul Muttalib tu tidak Islam. Abdul Muttalib semua berhala. Abdul Muttalib, dia kata aku anak Abdul Muttalib, tidak tukar aku anak Abdullah. Abdullah tu ayah dia, tidak kata Abdul Muttalib tu nak tukar apa nama, tak ada. Abdul Muttalib lah, begitu. Dari segi nama tu pun tidak sesuai dah, nama Islam hamba kepada Muttalib. Apa hamba kepada Muttalib? Kalau nak kira hamba kepada Allah lah, sesuai. Ini nama tu pun ada unsur jahiliyah dah, ada unsur syirik dah. Tapi Nabi SAW untuk dia sendiri pun dia kata, tak ada kata nak ubah ke bahasa segar ke bahasa apa, tak, biasa. Mana sepatutnya kena lagu tu sepatutnya. Cuma kalau di tempat kita ni, untuk membezakan itu, boleh jadi kita boleh bubuh nama-nama yang lain supaya kita tahu. Misalnya kalau kita kata, kalau orang Cina lah, dia nama Islam, kita bubuhlah nama ayah dia tu pun senang. Kalau bubuh nama ayah dia tu pun boleh tahu dah. Ataupun kalau kita takut lagi lah, siapa kau cucu dia nak jaga, mungkinlah kerana dari segi kepentingan pentadbiran, dari segi politik misalnya, bubuhlah nama keturunan dia, Wong ke apa ke, Leong ke apa ke, bubuhlah hujung tu, tak apa tu. Tetapi nama ayah dia tu jangan ditukar, kecil hati. Dia akan kata, itu tidak ada hikmah kita tu, tidak ada hikmah.
Sedangkan Allah SWT suruh dakwah dengan hikmah. Ibu bapa dia akan kata masuk Islam, lupa kepada ibu bapa, nama dia pun tak sih, kecil hati. Baik, tak usah buat lagu tu. Kemudian tidak ada satu pun hadis yang menyebutkan apabila masuk Islam ni mana kena tukar nama ayah dia. Mana ada seorang pun sahabat tu membah perama ayah dia kafir, tak ada seorang bin Abdullah hak nama Abdullah lah, hak tidak nama Abdullah ada. Ikutlah ayah dia nama syirik, nama agama, memang dia muka dia musyrik, tak kira lah tu. Begitu, tidak ada sunnah, tak tahu mari mana juga tu, tak tahu mari mana. Kalau cari pucuk, orang je buat tu sendiri, tanya dia pun penipan dah, tak tahu. Tak tahu, tak betul lah tu, tak betul. Sebenarnya tidak ada hikmat, kita kena fikir waktu. Jangan nak berkeras macam fikir hati ibu bapa orang kafir, macam mana perasaan dia. Dah lah lari daripada keluarga, dah lah gitu gini, nama pun tak sih, siapa gitu mon. Sedangkan adakah Islam ajar lagu tu? Tak ada. Seterusnya dari Ibn Abbas, apabila turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun panggil, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi, wahai Bani gini. Bani ni, anak-anak ni. Dia panggil tu anak hak tu orang tu lama dah mati, semasa jahiliah lagi, musyrik belakon. Lepas tu di kalangan anak dia ada hak Islam, mungkin ada dah hak Islam, tapi dia panggil Bani tu juga nisbah kepada ayah dia hak kafir, hak jahiliah. Dan kalau tidak nak kenal lagu mana, dan bukan memang tu nenek dia tu jahiliah, musyrikin, kena panggil hak tu, kena panggil nama dia asal lah. Nabi SAW panggil kabilah tu namanya daripada nenek moyang mereka, yang diambil daripada nenek moyang mereka yang musyrikin, bukan Islam. Hak tu Imam Bukhari naknya panggil dengan nama dia. Seterusnya, wahai Bani Abdi Manaf. Wahai Bani Abdul Muttalib. Dia sebut gitu, tak ada tukar-tukar nama. Walaupun Bani Abdi Manaf gapo ni, tu nenek dia juga. Dan ramai hak selepas tu hak Islam Bani Abdi Manaf ni. Dan Abdi Manaf tu nama berhala. Abdi Manaf tu hamba Manaf. Tapi dipanggil lagu tu juga, dan bukan memang nama dia begitu. Ini kesilapan orang kita. Ramai lagi yang masih bubuh nama Abdi Manaf, tak kena tu. Abdi Manaf tu nama berhala, hamba berhala Manaf pula dah, Abdullah lah. Pasal apa? Pasal kita ingat tu nenek Nabi ni Islam berlaku, tak kena lagu tu. Tak kena. Ni pun tu nenek Nabi juga, tak kena tu. Walaupun tu nenek Nabi, kena tengoklah, kita ni sudah Islam, adakah patut ada unsur-unsur syirik lagu tu? Kena tengoklah. Wahai Bani Abdul Muttalib, dia sebut belakon, sebut wahai Fatimah binti Muhammad. Ini penting sini, wahai Fatimah binti Muhammad. Bila ni? Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, bila tahun yang keberapa? Aisyah umur berapa? Kalau tahun yang ketiga, mengikut riwayat kebanyakan, Aisyah ni orang duduk sebar lah, Aisyah ni lahir pada tahun yang kelima kenabian. Macam mana Nabi SAW sudah kata wahai Fatimah, orang tak ada lagi. Kalau katakanlah ni tahun paling lewat, tahun yang kelima, katakanlah Fatimah baru budak, boleh kau panggil lagu tu? Tidak. Fatimah sudah besar dah, umur dia lebih kurang Aisyah. Sebab tu ulama kata umur dia lebih kurang Aisyah. Kalau Fatimah ni masa ni Nabi sudah boleh panggil dia dan sudah kata selamatkan diri kamu dari azab Allah, makna dia bukan budak, besar dah tu. Kalau budak apa selamatkan diri daripada azab Allahnya? Dia tidak mukallaf lagi. Apa? Ini salah satu dalil bahawa Aisyah tu umur dia tidak begitu seperti kebanyakan orang duduk sebar menikah dengan Nabi SAW. Sebab ulama kata umur dia lebih kurang dengan Aisyah.
ataupun tua dia sikit. Makna dia sudah besar dah, barulah boleh panggil lagu ni. Kalau tidak, apa makna panggil lagu ni? Tak ada makna. Budak lagi, kau tak boleh jalan nak panggil. Kalau kita terima tahun yang kelima, pasal apa dia nak suruh saat ni lah? Banyak cerita lah, kita tidak nak faham tu lah. Bab ibni ukhtil qaum wa maula al qaum. Bab ibni ukhtil qaum wa maula al qaum minhu. Anak saudara sesuatu kaum itu dan maula bagi sesuatu kaum itu adalah dikira di antara mereka, sebahagian dari mereka. Yang ni kira puak-puak dia jugalah. Ni cerita Ansar itu, tak apalah tu. Bab qissatil Habash. Ini bab kisah Habash. Dan Nabi SAW kata, wahai Bani Arfidah. Habash itu sendiri nama orang. Bani Arfidah tu sendiri apa nama ni, nama orang. Lepas pada tu Arfidah tu Islam ke kafir? Kafir, tidak Islam. Lama dah cerita tu, keturunan dia. Kemudian Bani Arfidah tu anak cucu dia tu ada yang Islam, tapi Nabi SAW kaitkan dengan Arfidah tu juga. Sebab itu adalah datuk mereka. Lepas tu cerita Abu Bakar masuk ni, banyak kali dah kita sudah jumpa. Ada dua orang gadis yang sedang bernyanyi, sedang main kompang, sedang hentak-hentak kaki, macam menari lah sikit, joget sikit. Nabi SAW kelubung tudung muka sampai tidur. Mana Nabi SAW menampakkan tidak minat lah benda tu, tapi dia tidaklah berat sangat. Mana kepada orang ramai ni ada jenis minat, biar dia dah waktu tu. Moga dia tahap masing-masing. Sebab itu Nabi SAW dia sendiri tudung muka. Bila Abu Bakar masuk, Abu Bakar rasa tak sedap lah lagu tu dekat Nabi SAW. Dia pun jerkah lah. Nabi SAW larang, biarkan wahai Abu Bakar, ini hari raya. Mana hari raya ni lain sikit. Maknanya hari-hari ni beza-beza. Ada hari suka-suka, biarlah budak-budak suka-suka. Tidak kata apabila Islam ni mana tak ada hari suka langsung, kena serius semua. Kena dalam keadaan sedih nak suka tak ada. Main-main ni tak ada. Tidak lagu tu. Boleh main pada masa dia, suka-suka pada masa dia, padan-padan lah maknanya. Itu hari raya dia cerita. Hari raya, hari Mina. Mana hari Mina ni? Hari Mina ni hari yang ke-11, 12, tu mana 13. Hari tasyrik lah. Aisyah pun kata, tu permainan tu. Ada pula permainan hak lain. Boleh jadi dalam pada hari itu juga ataupun pada hari lain. Tetapi ni cerita lain pula, iaitu Nabi SAW melindungi aku. Ini sambil berdiri, Nabi pun berdiri juga. Aku duduk berdiri belakang dia, tengok duduk tepi ni lah, kepala Nabi SAW di sebelah belakang tu. Duduk tengok kepada puak-puak Habasyah. Puak-puak Habasyah yang sedang bermain dalam masjid. Dalam masjid duduk main pedang, main tombak, main lembing, duduk bersilap dalam masjid. Umar pun larang. Nabi SAW pun kata, biarkan mereka. Mana dalam masjid benda-benda lagu tu sekadar tu tak apa lagi. Di zaman Nabi SAW, Nabi sendiri pun biarkan. Mana nak bersilap lebih kurang tu, permainan tak apa, tapi yang lebih baiknya main di luar lah, dah ada tempat kita kata. Nabi SAW kata, da'hum amnan Bani Arfidah, dengan aman kamu bermain wahai Bani Arfidah. Mainlah dengan aman, tak apa. Jangan berasa risau, jangan berasa susah hati, takut, jangan. Tu main. Nabi SAW suruh main. Imam Bukhari kata minal amni, daripada amn. Maknanya bukan aman. Kalau aman itu jaminan keamanan ataupun keselamatan yang diberikan oleh orang Islam kepada orang kafir. Ini bukan orang kafir, ini orang Islam. Maknanya Nabi SAW kata aman, jangan takut, jangan risau, mainlah dengan tenang, tak apa. Begitulah sikap Nabi SAW. Dia lebih terbuka. Dia tahu orang dia tidak serupa, tidak sama peringkat dia. Ada orang yang suka
benda ni main-main, ada hak tidak suka. Hak tidak suka tu tak apalah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia nak kira buat kerja benda besar-besar saja. Tak apalah, ada juga orang hak lagu tu. Tetapi ada juga jenis main-main, dia menghiburkan orang lain. Tak apalah, biar ke dia. Bau man ahabba alla yusabba. Bau man ahabba alla yusabba nasabu. Ini bab orang yang suka agar tidak dimaki keturunan dia, walaupun keturunan dia tu keturunan kafir pun. Maknanya siapa dia man itu? Orang yang suka. Nabi SAW sendirilah dia tak suka. Maknanya orang kalau caci itu maknanya caci kepada kena datuk nenek, hak tidak bersalah, hak tak ada gambar satu, hak mati dah. Dia tak suka lagu tu. Walaupun dia tu kafir, tak boleh kita nak menguduh, tak terpasal. Ini riwayat daripada Aisyah, kata dia Hasan minta izin dengan Nabi SAW untuk balas ejekan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin buat syair, buka satu majlis khusus, duduk syair, duduk kata huduh kepada Nabi SAW. Macam-macam lah dia huduh Nabi SAW. Hasan pun nak jawab, minta izin. Nabi SAW kata boleh, tapi bagaimana dengan keturunanku? Sebab ejek-ejek ni dia akan nguduh ni, dia buruk ni bukan buruk diri orang tu saja, habis melibatkan keturunan. Biasanya begitu. Dia habis buruk, dia sebutlah hak tak molek. Bagaimana dengan keturunanku? Padahal keturunan dia tu tidak Islam belaka. Hasan kata tak apa, saya pandailah. Saya akan tarik engkau dari mereka seperti mana ditarik rambut dari tepung yang diuli. Mana saya akan berhati-hatilah supaya tidak putus rambut itu, dan supaya tepung itu pun tidak kocak, tidak putus, dan boleh tarik dengan baik. Mana tak kena, engkau tak akan kena. Puak-puak dia hak mana hak tak betul tu, hak tu yang kena daripada keturunanmu. Diriwayatkan ni Urwah ni, dia kata sesuatu lah, katalah benda yang tak sedap lah kepada Hasan di hadapan Aisyah. Aisyah kata jangan kata lagu tu. Dia ni orang yang bela Rasulullah SAW. Kita tak boleh kata lagu tu kepada orang yang membela Nabi SAW. Tak apalah tu, itu masalah dari segi bahasa saja. Yunafihu tu, nafahat ad-dabbah, apa makna dia, tak apalah. Bau ma ja'a fi asma'i Rasulullah SAW, tentang nama Rasulullah SAW. Maka nama Muhammadun adalah Quran sebut waktu dia naknya. Dalam Quran ada sebut nama Muhammad itu, ada sebut. Muhammadur Rasulullah. Tempat lain pula ada sebut lagi. Satu lagi, min ba'di ismuhu Ahmad, ada sebut juga Ahmad. Dua tu ada sebut dalam Al-Quran. Dan inilah nama yang masyhur bagi Nabi SAW. Semua orang maklum. Tapi dalam hadis ni ada sebut ada lagi nama yang lain. Nama ini orang panggil nama sifat, bukan nama zat. Nama sifat. Mana oleh kerana peranan dia tu begini-gini, maka dikaitkan dengan peranan itu. Nama yang diberikan kepada dia tu ada kaitan dengan peranan yang dimainkan oleh dia tu. Dia kata ada lima nama aku. Aku Muhammad dan Ahmad. Akulah Al-Mahi. Maknanya yang menghapuskan, yakni Allah menghapuskan kekufuran denganku. Sebab itu aku nama Al-Mahi. Anal Hashir, akulah yang menghimpunkan orang, berada di atas kakiku, maksudnya di atas mengikut jejak langkahku. Yang ni semua orang kalau dulu ni agama ni semua tak ada dah. Kena ikut aku belakang. Tak ada dah nak ikut Nabi tu Nabi ni. Setengah-setengah tu zaman dulu dalam masa yang sama ada 2-3 orang Nabi. Dalam masa yang sama orang ni ikut Nabi ni, orang ni ikut Nabi ni. Ni Nabi SAW tak boleh, kena ikut dia belakang. Itu dia belakang. Itu makna Al-Hashir. Ana Al-Aqib, akulah yang datang paling kemudian. Akulah yang menutup, yakni silsilah ataupun siri kenabian itu. Nabi-nabi tak ada dah selepas aku. Itu maknanya. Sesuai dengan peranan dia lah nama tu, bukan nama diri dia. Bukan nama diri dia. Di kalangan sahabat tu ada panggil hai Aqib, tak ada lagu tu, tak ada panggil hai Aqib.
Hai Muhammad, apa panggilnya? Ya Muhammad, begitu. Ya Rasulullah. Kalau tidak ya Muhammad, tak ada siapa dia panggil. Wahai Aqib, tak ada. Cuma ini nama dalam hadis yang Nabi SAW ceritakan kepada kita, menggambarkan peranan dia. Seperti mana Allah, nama banyak kan? Itu semua nama sifat, nama sifat. Yang menunjukkan kerja-kerja dia tu. Kerja-kerja dia. Bukan hak 5 ni saja, banyak lagi. Kalau nak kira peranan Nabi SAW, banyak lagi. Lepas pada tu Nabi SAW kata, kamu tak berasa pelik ke? Bagaimana? Secara tidak disedari, secara tidak langsung, Allah telah menyelamatkan aku, memalingkan aku, melepaskan aku daripada caci maki orang-orang Quraisy. Kamu tak berasa pelik? Dia duduk maki, dia duduk caci, muzammam. Dan Nabi SAW ni semua maklum, nama dia Muhammad. Muhammad maknanya yang terpuji, yang dipuji. Banyak kali patut dipuji. Mana setiap perbuatan dia tu patut dipuji, patut mendapat pujian. Itu makna Muhammad. Isim maf'ul daripada hammada, yuhammidu, maknanya banyak puji, bukan sekali puji. Mana setiap perbuatan dia, setiap kerja dia layak ataupun patut dipuji. Itu Muhammad. Dia pokok-pokok dia marah, puji apa? Dia kata tidak terpuji lah. Nak dia tu pokok kafir Quraisy ni kata dia tu muzammam. Muzammam maknanya yang tercela. Sebalik muzammam. Jadi dia duduk maki muzammam. Nabi kata, dia mungkin dia tak sebut aku ni Muhammad. Kalau sebut Muhammad macam mengakui aku ni orang terpuji. Dia pun tukar nama aku muzammam. Dia pun kata celaka muzammam, bangsa muzammam. Muzammam itu siapa dia? Aku bukan muzammam, aku Muhammad. Itu kata dia. Itu cara, secara tidak langsung Allah SWT nak menyelamatkan Nabi itu daripada caci maki mereka. Mereka bubuh nama kepada Nabi muzammam. Dia duk kata muzammam, padahal tak ada siapa panggil muzammam kepada Nabi SAW. Dia sendiri bubuh. Tak kena jugalah Nabi, tak kena juga. Kalau dia kata Muhammad ni gini-gini, nasabah kenalah. Ni tak. Itu secara tidak langsung terhindar Nabi SAW daripada caci maki mereka. Muzammam ni orang yang banyak tercela lah. Begitu. Ini bab penutup sekalian Nabi. Penutup sekalian Nabi. Nabi kita ni adalah penutup kepada sekalian Nabi. Mana tak sempurna Nabi orang lain, walaupun molek belakang dah. Nabi SAW, Nabi-Nabi lain mari buat kerja tu molek. Kalau nak banding sebuah rumah tadi, perbandingan comel, semua orang puji belakang comel. Cuma ada satu tempat lagi kosong. Orang semua kata kalau sini lah lubang ni ditutup, selesai comel. Agama ni, silsilah kenabian, akulah tu. Dia cerita tu nak-naknya. Aku khatamun nabiyyin, khatamun nabiyyin. Ini penting ni, khatamun nabiyyin ni. Kemudian dia buat pula bab ni. Hak mana? Babu khatamin nubuwah pula. Hak tadi khatamun nabiyyin, ini khatamin nubuwah, kenabian. Hak tadi penutup sekalian Nabi. Hak ni penutup kenabian. Imam Bukhari nak mengisyaratkan kok mana-mana pun atas nama Nabi ke, ada lagi selepas dia tak boleh. Tidak atas nama Nabi, tetapi nubuwah, sifat ataupun ciri-ciri keistimewaan sebagai seorang Nabi itu didakwa ada pada orang. Waktu pun tak ada. Tak usah cerita, tak ada. Itu maksudnya. Penutup belaka. Dia ni penutup belaka. Kalau ada orang kata orang lain boleh buat, tak kena. Salah lah. Salah. Kalau kita terima misalnya kita terima ke apa dia? Orang kata buat goni, semaya goni ataupun buat gini-gini dapat pahala sekian-sekian banyak. Padahal Nabi SAW tak kata. Dia kata. Kita tahu dah benda ni tak betul, kita terima juga. Sedangkan tak boleh nak kecek lagu tu. Tak ada. Siapa dia? Tak ada. Tak boleh. Terus dia kata lah, Tok Ali bersama mana pun dia tak boleh kecek lagu tu.
Tidak ada hak dia nak royak pahala kau ni sebanyak sekian-sekian. Selamat dia daripada neraka. Tak ada. Ini nubuah. Orang yang ada jawatan tu saja. Orang yang ada walayah, kewalian, tak ada. Dia tak ada hak. Jadi kalau kita terima hak ni daripada orang lain, daripada wali kau, daripada gapo kau, hak kita panggil, dan kita duduk amal dia tu sebagai supaya hak Nabi, bahaya tu. Semacam kita terima kenabian lain, tak sempurna hak Nabi SAW. Orang lain boleh buat, boleh kecek benda lagu tu, sedangkan dia saja boleh buat. Tu tak boleh. Tak boleh. Hak pengikut nak mengikut pun tak boleh. Hak dia nak buat pun dia kena beringat tu. Tak boleh buat lagu tu. Dia nak buat amalan, nak baca sendiri doa, tak apa. Dia rekod doa. Doa lagu ni rasa molek buat. Tak apa. Tapi jangan kata doa ni lebih molek. Jangan kata. Lebih molek daripada hak dalam kitab, hak Nabi SAW. Jangan kata. Kalau baca doa ni selamat. Gini. Boleh pahala gini. Kalau baca ayat ni, surah ni, padahal tahu dah. Ada hadis maudhu'. Kita duduk sabar lagi. Baca surah ni, boleh pahala gini. Terhindar kita daripada kepapaan. Terhindar kita daripada gini. Kita pegang hak tu. Sedangkan tak ada orang lain boleh cerita benda-benda tu kecuali Nabi. Tutup bertis kat dia. Orang lain tak boleh. Kalau kecek lagi lagu sesak. Itulah jawapan dia. Tanda dia. Mudah ya. Begitu. Atas nama apa sekalipun. Atas nama apa sekalipun. Atas nama imam ke, atas nama wali ke, atas nama apa. Tak boleh. Tak ada dah. Dengan sebab itu tak boleh diterima. Tak boleh diterima. Maknanya kalau atas nama imam, kalau Syiah atas nama imam, setengah-setengah orang tasawuf atas nama wali, dia ambil. Misalnya kita kata pakai batu Karbala tu ke, ada kelebihan pakai batu Karbala tu kalau semaya. Ambil mana? Kalau nak kira Nabi SAW tak ada. Sayyidina Ali pun tak ada. Mana ada cara cerita Karbala lagi? Tak ada lagi. Kalau kita andaikan adalah iman, mana-mana iman, iman kata ada kelebihan kalau pakai batu. Hak kemudian lagi selepas berlaku peristiwa Karbala, andaikan ada iman kata ni ada kelebihan kalau pakai batu ni semaya, kita pun pegang hak tu, sesat. Berarti kita beri jawatan nubuah tu kepada orang lain. Orang lain boleh nak kecek benda-benda lagu tu, tak boleh. Itu kenapa? Itu dari segi akidah. Kalau terima juga, duduk sebar juga bukan lagu tu, tanda nak sesat. Tanda nak sesat. Begitulah seterusnya. Mana sudah sempurna dah, bubuh tu sudah sempurna. Tapi kalau mengikut orang lain ni tak sempurna lagi. Kena ikut hak ni, kena buat hak ni, banyak perkara hak kena buat tu. Tak usah kira lah hak kelebihan yang digambarkan ada pada wali tu lebih pada yang ada pada Nabi. Hak dalam hadis-hadis sahih tak ada lebih mana, nampak? Lebih sangatlah Nabi-Nabi tu. Sederhana, nampak? Masuk akal. Tetapi apa yang digambarkan tentang wali-wali, tentang imam-imam ni, dengan mi'rajnya, dengan kecek dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala-nya, dengan macam-macamnya, apa yang tidak ada Nabi pun tak ada lagu tu dibui. Apa kita nak ikut hak lagu tu, nak percaya, nak pakai hak tu, nak sebar tu, teruk. Ini bahaya. Banyak tersebar dalam masyarakat sekarang ni, buku-buku gapo, buku-buku wali, buku-buku gapo, dakwanya kalau nak kira patutnya orang tasawuf lah yang taksir menonjolnya, taksir orang tahu, taksir orang kenal dia. Sepatutnya ni dia pula yang mengangkat diri dia. Raya adalah beberapa buku yang anda baru timur dapat pelik-pelik mengaku kecek dengan Tuhan ada, tapi tak buat apa di tempat kita. Sebab apa?
Sebab ada lagi yang menyokong, yang kata tak apa benda lagu tu, walaupun siapa ke peringkat tu pergi Mi'raj lah, kecek dengan Allah SWT lah, tak apa. Dan moga ada lagi hok duk terima lagu tu tak payah lagi. Nak lagu mana? Ada lah tu. Duduk dakwah dia duk royak dia kelebihan gini. Ada pun orang hok dia tuduh. Dia kata tak ada ilmu tasawuf, ni kosong jiwa. Tidak takut kepada Allah SWT. Tidak tidak ada rendah diri. Orang-orang tu tak mahu dikenali. Tak mahu menonjol. Kalau orang royak kelebihan dia pun dia tak sih. Ya dia hak sepatutnya tak sih royak lagu tu pula. Tuhan tunjuk. Jadi peliklah yang berlaku dalam dunia. Dalam dunia Islam ni pelik. Sebab apa? Sebab ada lagi orang yang duduk terima benda-benda lagu tu. Dia dah anggap betul lagi. Kalau selagi dah anggap betul, mana kita buka pintu. Buka pintu. Senang nak masuk. Pasal kita buka lagi. Sebab tu kalau ada senang tutup. Habis cerita. Buat busuk nama kita. Kalau selagi orang duduk anggap dia tu Islam, orang kata Islam ada juga lah. Susah. Senang. Dia tidak Islam. Senang. Ini bukan cara Islam. Begitu. Seseolahnya Nabi SAW mari itu tak sempurna lagi. Dia alam rohani. Hak kita terima tak sempurna, Nabi SAW mari tak sempurna. Dunia hak tu boleh. Rohani sudah sempurna. Tak perlu orang lain mari baiki dah. Buat mari doa gapo ke zikir gapo tak ada. Padahal hak Nabi SAW. Kalau orang dakwah, apa ya dia tu buat pagi hak ni lebih moleknya. Kalau dia tidak dakwah pun pelik sebenarnya. Sebab apa duk suruh orang amal ni? Tinggal sallallahu alaihi wasallam. Secara tidak langsung bermakna dia mengatakan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tak sempurna, tak boleh, tak sesuai. Hak lebih sesuainya hak dia. Adakah patut lagu tu? Baiklah. Kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nak cerita dari segi umur dia. Dari segi umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafat itu iaitu 63 tahun. Itu saja. Lepas tu masalah bubuh nama tak apa, kunyah ni jangan bubuh Abul Qasim gitu. Ini khusus dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lain dia nama Muhammad, anak dia bubuh nama Qasim tak apa. Lepas tu orang nak panggil Abul Qasim kepada dia tak apa. Hak tak bolehnya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengelirukan. Takut-takut pada masa itunya orang-orang Yahudi, orang-orang munafik dia buat pemain-main lah. Dia buat nganyi, olok-olokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara lagu mana? Hai Abul Qasim, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam paling saya tak panggil awak, saya panggil orang tu. Padahal tak ada dah, saja dia buat main. Hak nama Abul Qasim tu tak ada pun situ. Saja dia buat main. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi peluang. Tutup ruang untuk orang-orang mempermainkan dia. Itu. Tapi kemudian tak apa, tidak salah nak guna nak bubuh nama Qasim ke Muhammad ke tak apa berlaku. Seterusnya hak ni cerita Sa'ib bin Yazid ni. Sa'ib bin Yazid umur 94 tahun tu masih gagah, kuat, tegak lagi. Dia pun kata aku sedar ni, aku nikmati ni, pendengaran aku molek, penglihatan aku molek. Ini tidak kerana lain melainkan kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nak ceritanya. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak naknya ada kaitan dengan bab sebelum pada ni. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah tu pun cara nak panggil ya Rasulullah. Abul Qasim, ya Abul Qasim, itu pun cara juga. Oleh kerana Nabi sekitar ni dia Rasul Allah, boleh kita panggil ya Rasulullah. Ada kaitan dengan bab sebelum pada ni. Itu macam kunyah dia jugalah, boleh kita panggil menggunakan itu. Tapi ini berkaitan dengan orang sezaman dengan dia lah. Seterusnya bab khatamin nubuwah, hak tadi juga, cuma dia nampak ada tanda tu, tanda kenabian. Latar belakang Nabi SAW yang sudah banyak kali dah kita jumpa ni. Bab sifatin Nabi SAW, ini bab sifat Nabi SAW. Sekat tu.